Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera dan inilah pentasnya untuk kami mencanai idea dan idealisme sejahtera itu, bagaimana tata caranya harus kita terapkan agar ia menjadi suatu agenda membina pemikiran dan juga agenda pembangunan. Telah banyak kita bicarakan di dalam episod-episod awal. Dari awal kita membicarakan tentang kerangka sejahtera itu sendiri, asal usulnya, sehinggalah kami membuktikan bagaimana idealisme sejahtera itu telah diterima pakai bahkan oleh negara-negara asing. Dan kita lihat juga apa yang kami sebutkan di dalam pasukan sejahtera ini sebagai sejahtera in action, di mana manifestasi sejahtera itu dapat kita lihat dan dapat dizahirkan dalam bentuk-bentuk program, khususnya pada beberapa episod yang lalu kami bicarakan tentang sejahtera di peringkat pendidikan prasekolah dan juga suara anak muda di dalam menghayati citra dan citra sejahtera itu sendiri. Namun hari ini adalah antara episod yang penting untuk kami gubah menjadi satu agenda, memandangkan agenda sejahtera ini sendiri telah pun dipikul oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Maka persoalan yang paling asasi harus kita kupas dan rungkaikan. Apakah persepsi Islam dan bagaimanakah Islam mencerap idea sejahtera ini, memandangkan ia dalam konteks asal usulnya merupakan sebuah kata yang berakar umbi di dalam budaya Melayu. Bagaimanakah harus kita mencermati konsep sejahtera itu dari kacamata Quran dan hadis, khususnya di dalam tradisi keilmuan Islam. Untuk itu saya berasa sangat berbesar hati dan berasa begitu terhormat dengan kehadiran satu sosok yang kami anggap sebagai ayahanda kepada ramai graduan UAE, bahkan pelajar semasa, iaitu menemani saya dalam studio Dialog Sejahtera pada waktu ini adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama kami. Terima kasih kembali. Ya, khususnya apabila kami sempat menelusuri pembentangan Prof dan penulisan yang telah pun kami cermati membicarakan tentang sejahtera ni di dalam pengertiannya yang harus kita letakkan landasannya di dalam nilai-nilai Islami. Terlebih dahulu agenda sejahtera ini yang cuba direalisasikan oleh Rektor UAE semasa ini. Bagaimana Prof melihat agenda sejahtera ini apabila ianya menjadi satu gerakan, movement, kesedaran yang pasak dan paksinya adalah UIA sendiri. Ya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Tuan Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai sebarang ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, dan tidak ada kekuatan ataupun kuasa melainkan daripada-Mu ya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izin Allah saya dapat berada di sini, apalagi pada hari yang keempat, ketiga awal Muharram, tahun baru, dan bersama dengan Ananda Tuan Said. Saya sangat-sangat gembira berhadapan dengan setiap alumnus UIA memberi kegembiraan kepada saya. Dan mereka mencerminkan kecemerlangan dan juga wawasan UIA ataupun IIUM untuk membangun umat di persada dunia. Baik, saya diminta oleh tadi Tuan Said untuk mengaitkan konsep sejahtera ini dengan UIA ataupun IIUM dan bagaimana saya melihat hubung kaitnya. Pertama sekali Tuan Said, saya nak terangkan bahawa kedatangan Tan Sri Profesor Zul ke UIA ialah suatu yang tak terduga oleh kami, ya. Sebab kami selama ini mendapat rektor daripada dalam. Arti yang dididik, yang dipupuk, yang diprogram oleh sistem UIA sendiri. Artinya wawasan, misi, falsafah dan sebagainya itu suatu yang sudah ada sebati dengan peribadi itu. Adapun Tan Sri Zul datangnya dari sebuah universiti yang terkenal, Apex, tapi bukan sebuah universiti yang berdasarkan kepada agama Islam. Jadi sebuah universiti yang memenuhi tuntutan negara yang berbilang kaum, yang juga memenuhi tuntutan
regional Asia Tenggara dan juga tuntutan dunia. Dan USM memainkan peranan ini sangat baik sekali, terutama sekali di bawah pimpinan Tan Sri Zul. Jadi kedatangan beliau itu menggembirakan saya kerana beliau ialah tokoh yang antarabangsa. USM yang dipimpinnya sudah ada di platform yang global dan mudah-mudahan kehadirannya di UIA akan dapat membantu UIA mencapai tahap kecemerlangan yang lebih baik dan juga menjadi sebuah institusi global. Dan ternyata apa yang dia buat dalam masa 2 tahun, walaupun singkat masanya, beliau telah mencapai dua kecemerlangan antarabangsa yang itu pun tak terduga oleh saya. Yang pertama, UIA dianggap sebagai satu daripada RCE, Regional Center for Excellence. Kemudian satu lagi yang terakhir bulan Disember saya fikir kan, bila tak terduga oleh saya, UIA ataupun IIUM mendapat award sebagai Green Gown University yang artinya universiti yang dianggap berjaya dalam melaksanakan konsep sustainability sebagai sebuah institusi. Dan ini suatu pertandingan antarabangsa. Dan sebuah universiti Islam muncul sebagai pemegang yang pertama, itu suatu yang tak termimpi oleh saya. Saya jangka UIA akan memerlukan 10-20 tahun lagi untuk sampai ke situ. Tapi Tan Sri Zul bawa UIA ke tahap itu dalam masa 2 tahun. Ini suatu kecemerlangan yang luar biasa. Dan saya sangat-sangat gembira sehingga hari keesokannya ada hari takrim, saya hadir dengan pakaian baju Melayu lengkap. Saya beritahu Tan Sri Zul, ini hari raya saya. Okey, balik pada soalan Tuan Syed. Sejahtera. Kita di UIA menggunakan 2 bahasa. Bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bahasa Melayu kita tidak gunakan dalam pengajaran, melainkan dalam percakapan sebagainya. Jadi kita tak pernah menonjolkan konsep sejahtera. Sedangkan sejahtera itu tiap-tiap hari dikumandangkan dalam azan. Cuma gunanya al-falah. Hayya 'alal falah. Jadi bila Tan Sri Zul membawa idea sejahtera itu, dan saya lihat bahawa beliau telah berjaya menjadikan konsep sejahtera itu sebagai suatu konsep antarabangsa dan kemudian diterima oleh universiti di Korea Selatan. Artinya dia sudah menjadi suatu diskurs antarabangsa. Tetapi saya juga faham bahawa bahasa Melayu mengalami proses Islamisasi apabila umat Melayu memeluk agama Islam dan juga berpegang kepada world view ataupun pandangan semesta tauhid yang berbeza dengan pandangan semesta pra-Islam yang mungkin bersifat pantheistik, sedangkan kedatangan Islam membawa world view yang theistik, dan bukan saja theistik tetapi tauhidik. Jadi saya fikir eloklah kita menerangkan konsep ini dari perspektif Islam. Dan saya faham kenapa Tan Sri Zul tidak menonjolkan perspektif Islam sewaktu beliau di USM ataupun di tempat lain. Saya faham itu kerana beliau audiensnya ialah audiens antarabangsa. Dan apa yang Tan Sri Zul buat ialah memberikan suatu imej yang sangat-sangat positif tentang watak intelektual Melayu umpamanya, tanpa disedari kan. Jadi itu, dan watak Muslim yang global begitu. Dan ini dapat mengikis ataupun membetulkan persepsi yang dibawa oleh Islamofobia di Barat, bahawa cendekiawan Muslim ialah insan yang sejahtera, insan yang ingin kesejahteraan, yang melambangkan kesejahteraan. Jadi saya sangat-sangat bangga dengan peranan Zul di peringkat antarabangsa. Dan di peringkat itu, tentulah kita tidak boleh menggunakan diskurs yang Islamik yang hanya dapat difaham oleh orang-orang Islam. Itu pun sebahagian orang Islam boleh faham.
Jadi kita waktu Tan Sri Zul datang ke UIA, Universiti Islam, UIA atau IIUM ialah sebuah universiti Islam. Ya. Dia bukan dimiliki oleh negara Malaysia. Ya. Dia dimiliki oleh 6 negeri termasuk Malaysia dalam Board of Governors. Okey. Jadi dan munculnya pada tahun 83 bukan untuk menambahkan jumlah universiti, tetapi untuk memecahkan kongkongan worldview sekular dalam pendidikan tinggi. Makanya saya terpaksa, saya merasakan terpanggil lah untuk memberikan perspektif Islam ataupun equivalent Islam kepada konsep sejahtera supaya warga UIA dapat memahami dan dapat menghayati dan juga melakukan apresiasi terhadap konsep yang selama ini mereka dengar tetapi tidak pernah dijadikan suatu konsep yang besar begitu kan. Jadi itu makanya saya merasakan itu peranan saya sebagai orang tua dalam UIA, memang dah tua pun kan, dekat sebulan lagi 78 tahun. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi memang tua pun. Dan Tan Sri Zul adik kepada saya. Dan Tan Sri Zul datang daripada university ataupun environment intellectual yang global, yang multiracial, bukan berdasar pada agama, maka saya faham. Dan bila datang, kita harus juga membantu Tan Sri Zul supaya dapat memahami nilai-nilai Islam. Sebab universiti Islam, saya fikir orang mengharapkan jawapan dan solution, pendekatan yang berteraskan worldview Islam. Jadi dengan kefahaman yang ada sekarang ini pada Tan Sri Zul, beliau boleh menjawab kalau beliau pergi ke United Nations, apakah perspektif Islam tentang ini. InsyaAllah beliau boleh menjawab dengan baik, insyaAllah. Ya. Betul lah telahan awal saya, Prof. Ini bakal menjadi antara episod Dialog Sejahtera yang penting kerana ia umpama kita membina kerangka yang lebih asasi dari kacamata Islami, dan sementara yang menyebut dan mengulasnya adalah merupakan Prof sendiri, juga mantan pimpinan di UIA. Ia memberikan pemberat, memberi weightage yang lebih besar. Namun itulah tugas yang perlu kita pikul apabila kita memahami bahawa sejahtera itu asas kata kuncinya merupakan bahasa Melayu. Seringkali sahaja bila kita ingin mengkonsepsikan sesuatu dari kacamata Islam, dia akan berputik daripada pautan baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Itu yang asasinya. Dan tadi menariknya bila Prof menyatakan bahawa lawangan azan Al-Falah itu sebagai antara istilah yang memberikan konotasi pengisian kepada sejahtera. Namun secara literalnya kita seringkali menyebut falah itu sebagai kejayaan. Jadi dalam kita mencermati elemen-elemen maksud maknawinya, bagaimana caranya, ya, kalau boleh Prof pimpin kami untuk kami memahami Quranic equivalence bila kita cuba untuk sebatikan sejahtera dan Islam itu sendiri. Terima kasih Tuan Syed. Ya, saya katakan tadi bahawa sebenarnya kita sudah pun sebagai orang Islam sudah terdedah kepada keperluan kita terhadap kesejahteraan. Dan terdedahnya kita itu dengan waktu kita lahir pun ada orang yang mengazankan dalam telinga kita. Artinya konsep Al-Falah sudah ada dalam pribadi kita secara tidak sadar. Dan mungkin dalam fitrah kita sebagai suatu entiti kerohanian, kesedaran falahi sejahterawi itu sudah ada dalam diri kita kan. Jadi saya pun mencari-cari, sebab bila saya tengok kepada konsep sejahtera yang dikupas oleh cendekiawan Indonesia, Malaysia, dia bukan sekadar sebagaimana yang diterangkan oleh Tan Sri Zul lah, bukan hanya kesejahteraan ekonomi, fizikal, material. Malah Zul lebih menekankan aspek kerohaniannya, aspek holistiknya, insan, malah dia sebut insan sejahtera. Di situ ada dua konsep, satu sejahtera, satu lagi insan. Tan Sri Zul dalam huraian beliau tidak mengupas konsep insan, sedangkan insan itu sangat-sangat besar maknanya. Apabila Allah nak menyeru manusia
nak menyeru keseluruhan manusia, Allah menyebut ya ayyuhal insan, Mhm. wahai insan. Mhm. Bukan manusia, wahai insan. Mhm. Sebab itu ada idea kan mengembali keinsanan ya. Ya. Jadi sebab insan yang menjadikan kita insan itu, kalau ulama sufi menerangkan ada aspek kelupaan kita, ada juga aspek mendekati Allah. Uns tu ada dalam perkataan insan juga. Artinya ada sesuatu yang dalam diri manusia itu suatu yang memang dekat dengan Tuhan. Mhm. Dan insan, saya baca dalam tafsir fi Zilalul Quran, Syekh Qutb menerangkan apabila Allah bertanya, ma gharraka birabbikal karim, ya ayyuhal insan, wahai insan, apakah yang menyebabkan kamu ini terasing daripada Tuhanmu yang begitu pemurah, kan? Jadi Syekh Qutb mengatakan ini satu ungkapan yang sangat besar, maknanya Allah menyeru insan, bukan Bani Adam, bukan ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, ya ayyuhal insan manusia seluruhnya, tetapi manusia yang bukan bersifat haiwan, manusia yang entitinya dan terasnya dan intisarinya ialah ruh. Ruh daripada ciptaan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ada ruh dalam diri manusia itu meningkatkan martabat dan ketinggian martabat manusia itu melebihi para malaikat. Jadi itu insannya. Itu mungkin kita boleh bincang masa lain lah. Insan sejahtera. Jadi sejahtera itu perkataan Melayu. Insan konsep keislaman yang sangat dalam. Insan ini, insan yang punya DNA-nya dari roh ciptaan Allah, tentulah mencari ketenangan, kebahagiaan, kesenangan yang datang daripada rohnya. Datang daripada rohnya, dan rohnya itu mendapat kesempurnaan ketenangan itu apabila roh itu kembali bersatu dengan Tuhannya. Dan jadi sejahtera itu suatu yang membawa dia kembali pada Tuhannya, mendapat kedamaian dan kebahagiaan di situ, di samping juga dia berdamai dengan alam, dengan manusia dan dengan haiwan dan sebagainya. Okay, so dalam Al-Quran saya duk cari-cari istilah yang paling sesuai. Saya rasa Al-Falah lah yang paling sesuai, kerana terjemahan literalnya kejayaan. Tetapi kalau kita pergi kepada tafsir, juga malah kepada dictionary yang klasik, yang besar seperti Lisanul Arab, dan saya rujuk pada Lisanul Arab. Ya, itu dictionary yang paling authoritatif, berapa jilid kan, oleh Ibn Manzur. Lisanul Arab menerangkan al-falah berarti berjaya, gembira, mencapai maksud, ketenangan, kebahagiaan dan perimbangan, balance. Tan Sri Zul banyak sebut tentang balance. Dan ini boleh dicapai di dunia dan juga di akhirat. Tetapi di akhirat itulah yang mutlak, yang absolute. Yang di dunia ini masih relatif. Jadi kalau inginkan kesejahteraan yang menyeluruh, ya haruslah merangkumi kesejahteraan dunia dan juga kesejahteraan akhirat. Dan yang boleh buat dua-dua itu ialah al-falah. Nah, ahli-ahli bahasa menerangkan tidak ada satu perkataan dalam bahasa Arab yang merangkumi makna al-hasanah fid dunya, al-hasanah fil akhirah. Ini yang menyebabkan saya yakin tidak ada perkataan lain. Kalau Tuan Syed cari dalam bahasa Arab,
perkataan lain, istilah lain yang menepati idea mendapat kebaikan di dunia dan juga mendapat kebaikan di akhirat selain pada afalah, dan saya tak akan jumpa. Jadi sejahtera bagi saya juga untuk dunia dan akhirat. Ya. Cuma Tan Sri Zul bila bercakap dengan audiens, dia tak sebut tentang akhirat. Jadi bagi saya Al-Quran itu dia memberikan gambaran hakikat yang sebenar, ya. Realiti hidup kita ini bukan sekadar duniawi, tapi ada yang bersifat ukhrawi, yang lebih kekal abadi, ya. Jadi itulah yang saya cari daripada Al-Quran, dan saya baca banyaklah tafsir klasik dan juga moden sebagai membantulah, dan juga saya rujuk juga tengok pandangan Syekh Qaradawi dan yang lain-lain. Dan juga yang mengulas makna hayya 'alal falah, kan. Jadi dengan itu semua saya rasa eloklah kita beritahu keluarga besar Universiti Islam Antarabangsa tentang konsep ini, al-falah yang luas. Semoga itu pun menggalakkan kita menghayati solah. Kan, solah itu bukan hanya ritual, kan, tapi suatu cara untuk mencapai kesejahteraan dan untuk mencapai ketenangan, untuk menyiapkan diri berhadapan dengan akhirat, dan juga untuk mencari cara hidup yang sesuai di dunia ini yang boleh menjamin kesejahteraan di akhirat. Jadi itulah konsep yang saya dapat tegaskan, ialah al-falah. Dan lawannya di sini Tan Sri Zul tak pernah cerita tentang antithesis kepada kesejahteraan. Saya cadangkan kesengsaraan. Sangsara daripada perkataan Sanskrit samsara, merujuk kepada itulah, maknanya keperitan hidup, kesusahan, kesulitan, macam-macam lagi yang bertentangan sejahtera. Dan dalam Quran ada antithesis yang memang Allah sudah pasangkan begitu. Lawan kepada al-falah ialah al-khusran. Jadi kerugian yang hakiki. Di sini kejayaan yang hakiki, tapi kejayaan dengan macam-macam lagi konotasinya. Begitu juga dengan al-khusran, kegagalan dengan macam-macam konotasinya. Menarik di situ, Prof, apabila kita melihat dari segi konsepnya, dan saya melihat di dalam penghuraian Prof, saya menyebut pada teman-teman di Dialog Sejahtera, saya merasakan masa yang diberikan dalam dialog ini tidak memadai. Lalu kita akan mengharapkan akan ada sesi yang lebih panjang untuk kita membutirkan. Kerana di dalam kertas itu sendiri, Prof ada menyentuh tentang bagaimana kita harus melihat dan membandingkan pula antara al-falah itu yang membawa makna sejahtera ataupun vice versa, dengan mardatillah yang juga kita diasuh untuk mencapai dan mengejarnya. Jadi bagaimana kita boleh meletakkan falah mardatillah ini di dalam kerangka sejahtera ini? Okey. Baiklah. Terima kasih Tuan Syed kerana mengingatkan saya. Saya dah lupa saya bercakap tentang mardatillah. Sebab begini, kita melihat wawasan mukmin itu berperingkat-peringkat. Dari bawah sampai ke tengah, ke atas dan seterusnya meningkat. Jadi sebagai katakanlah seorang Muslim itu, dia harus mengalami proses Muslimnya, mukminnya, muttaqinya, muhsinnya, akhir sekali muhibbullah. Itu yang paling tinggi, ya, mencintai Allah. Sepatutnya kelima-lima tahap itu tergabung dalam satu pribadi Muslim. Tetapi kalau yang tak sempat sampai ke muhibbullah, kan, cukuplah dengan takwa, ya. Cukup dengan takwa. Cukup dengan mukmin pun dah cukup dah. Kalau mukmin khalis, mukmin yang sejati, mukmin yang hakiki. Yang penting kesetiaan dan ketundukan, penerimaan kepada Allah dan mengharapkan redha Allah. Dan
cinta itu tingkat yang lebih tinggi. Ya. Dan bagi setengah-setengah orang mungkin boleh, setengah tak boleh kan. So itu kalau bagi setengah orang mengatakan ini untuk khawas saja. The special elites yang boleh mendapat cinta yang seperti itu, sehingga yang lain-lain dianggap tidak penting. Itu peringkat yang paling ideal, paling tinggi. Tapi bagi mukmin, bagi kita Muslim tak cukup. Mukmin itu tapi mukmin mesti ada takwa dan mesti ada ihsan lah. Okey, jadi balik kepada mardatillah. Ini kita jarang diberi huraian mardatillah sebagai suatu konsep tersendiri yang sangat penting, dan saya terima kasih kepada Tuan Syed menimbulkan ini, kerana sebenarnya ini sangat-sangat penting mardatillah ini, sebab kadang-kadang kita buat sesuatu itu sama ada ibadat atau muamalat atau apa saja sesuai dengan maqasid syariah. Tan Sri Zul cakap tentang maqasid, rahmatan lil alamin dan sebagainya. Itu sebagai masuk kepada alam Islami kan. Jadi dengan maqasid syariah. Jadi mardatillah ini bagi saya sangat-sangat penting, kerana dia menentukan kesucian niat itu dan kemurnian niat. Dan banyak orang gagal di sini. Dia hidup sesuai dengan tuntutan syariah, sebagainya. Tetapi dikalahkan tengah jalan itu oleh apa yang saya namakan nanti mungkin perlu suatu huraian yang tersendiri. Ghurur, tipu daya daripada kehidupan dunia. Mata al-hayatud dunia, kesenangan sementara daripada kehidupan duniawi ini menipu kita, sehingga kita daripada haji kita, daripada umrah kita, zakat kita, dia pergi ke lain untuk mendapat pangkat, untuk mendapat power, untuk mendapat pujian, untuk menjadi popular, sebagainya. Kerana lupa rida Allah, mardatillah. Jadi mardatillah itulah yang dapat menyelamatkan kita. Kalau kita masih ingat, aku buat macam kita solat lah. Lepas tu kita baca doa iftitah. Doa iftitah itu menyebutkan kita hidup, kita mati kita kerana Allah kan. Jadi mardatillah itu ialah kunci kerohanian yang menjamin bahawa amalan kita akan diterima Allah. Kalau tidak ada itu, tidak pasti akan diterima Allah. Sebab benda lain yang menjadi sasaran kita, walaupun kita hidup sebagai Muslim, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, tetapi kerana manusia, kerana pangkat, kerana parti, kerana pilihan raya, kerana nak jaga keluarga, kerana kroni, kan? Ini yang kita lihat kegagalan kepimpinan politik di tanah air kita dan juga di negeri Arab. Negeri Arab paling parah dalam soal kepimpinan. Ya. Walaupun banyak orang Arab, alim, ulama hebat, Azhar di sana, tetapi kepimpinan politiknya itu bagi saya gagal lebih teruk lagi daripada kita. Jadi nak kaitkan dengan kesejahteraan, tadilah bila kita nak kesejahteraan yang hakiki, artinya yang betul-betul membawa kita kepada al-jannah, dan perlu kepada reda artinya penerimaan daripada Allah, approval, the goodly approval of Allah, the goodly pleasure of Allah perlu ada. Kalau tidak ada itu, dan kita mungkin tak sampai ke situ. Jadi sejahtera yang hakiki. Tapi selama ini Tan Sri Zul bercakap tentang sejahtera dalam konteks duniawi, dalam konteks pembangunan, lestari, keseimbangan, dan dikaitkan dengan perlakuan manusia dan tidak dengan reda daripada Allah. Tetapi Tan Sri Zul, bila dia bawa kepada konsep qalb, dan qalb itu juga akhirnya pergi kepada mencari reda pada Allah, insya-Allah. Di dalam kerangka di mana Prof mengutarakan sejahtera ini dari kacamata Islami, Prof tadi terhenti di hujung itu bercakap soal qalb, dan
kalbu inilah kuncinya kalau berdasarkan kepada kerangka dalam kertas yang Prof bentangkan. Saya kira daripada kita bercakap tadi tentang falah, kejayaan dunia dan akhirat, dan pintunya adalah dengan untuk mendapat redha Allah. Prof akhiri kerangka yang dibina itu berkait tentang kalbu, Ya, yang betul. akhirnya individual, nafsi, Betul, betul. kedalaman daripada Betul. yang besar. Saya Betul. rasa itu harus kita murnikan dalam Ya, ya. kesempatan ini, Prof. InsyaAllah, insyaAllah. Aha. Okey, buat masa ini boleh saya katakan bahawa saya gunakan itu kerana saya juga lihat dalam tulisan-tulisan Tan Sri Zul, akhir-akhir beliau bercakap tentang hati, dan dalam beliau punya ilustrasi itu ada denyutan jantung itu kan dikaitkan dengan akal kan. Dan Tan Sri Zul memang pintar dalam mencipta infograf yang memang menakjubkan ya. Dan saya barangkali berada 40 tahun di belakang dia lah dalam hal ini. Jadi itulah artinya qalb itu. Dan ini sebenarnya sebelum Tan Sri Zul datang ke sini, AKAP sudah pun, waktu itu saya bukan lagi rektor, tapi saya diundang beberapa kali oleh AKAP untuk membicarakan soal cult driven leadership, kepimpinan yang didorong oleh kekuatan kalbu. Dan konsep kalbu ini sangat-sangat penting lah. Dia tak ada kaitan, tapi dia merujuk kepada spiritual heart, iaitu hati ataupun jantung rohani lah begitu kan, yang tidak sama dengan jantung jasadi atau jantung jasmani. Sebab ini qalb ini di dalamnya sudah ada unsur kerohanian yang boleh membawa dia kepada keredaan Allah. Sebab dia juga berpaut dengan fitrah. Dan fitrah itu menyebabkan insan sentiasa rindu kembali kepada pangkalnya, puncanya, pemiliknya, tuannya. Dia ingin kembali ke situ. Dan konsep kembali ini banyak dalam ilmu tasawuf, dan juga Jalaluddin Rumi kan menerangkan bagaimana insan sebenarnya terpisah daripada Tuhannya, ingin sentiasa kembali. Tetapi keinginan itu kadang ditutup, dicabar oleh masalah-masalah keduniaan, ego dan sebagainya kan. Jadi qalb ini kita harus bicara nanti secara mantap bagaimana pentingnya qalb ini, sebab di sinilah letaknya niat. Salah niat di sini salah lah. Jadi tak akan diterima oleh Allah. Di sini juga letaknya cinta kepada Allah. Di sini juga letaknya iman kepada Allah. Okey, kita boleh bercakap, tapi kalau iman tak ada, dan qalb itu kosong daripada iman, atau iman lain yang ada dalam itu, iman kepada sains, iman kepada teknologi, iman kepada manusia, iman kepada Amerika, iman kepada sekularisme, iman-iman ini, akidah-akidah ini tidak membawa kepada kesejahteraan dan tidak akan diredai oleh Allah kan. Sebab itu qalb ini perlu sentiasa dipupuk, dididik, dibersih dan sebagainya. Ada konsep tazkiyatun nafs dalam Al-Quran. Ya, saya ingat ini suatu sangat penting, dan dengan pembersihan ini kita akan mendapat redha daripada Allah. Ya. Prof, kita membutirkan idea-idea besar. Saya membayangkan penonton yang mungkin terasuh untuk memahami konsep-konsep asas ini mudah dan lunak untuk memahami, menghayati apa yang Prof bicarakan dalam episod kali ini. Namun tadi kita bermula dengan membayangkan bagaimana Tan Sri Zul sendiri hadir daripada kerangka yang tidak diasuh dengan modul tarbiyah UIA ala UIA ini, dan mungkin kalau boleh dibantu memimpin penonton, bahkan kami, saya juga, kalau kita ingin membicarakan kepada mereka yang bukan Islam, kesejahteraan dari kacamata Islam, bagaimana kita boleh memudahkan konsep itu dengan turut menyentuh elemen-elemen tadi kita sudah cakap soal falah, soal martadilah, soal kalbu. Kalau ditanyakan kepada Prof oleh seorang bukan Islam, kesejahteraan dalam Islam itu apa artinya? Bagaimana boleh Prof bantu kami untuk menyatakan? Baiklah, saya terima kasih Tuan Syed. Saya juga sangat gembiralah Tuan Syed timbulkan perkara ini, sebab realiti hidup kita hidup bermasyarakat
dalam masyarakat yang pluralistik, dan kita punya jiran-jiran yang bukan beragama Islam, dan masa depan kita ialah masa depan kebersamaan. Tak mungkin kita dapat masa depan yang terpisah daripada bangsa-bangsa lain. Jadi Malaysia sudah jadi suatu macam seolah-olah macam melting pot lah kan, walaupun belum betul-betul melting lah kan. Tapi ialah kepelbagaian bangsa, agama, pluralisme, budaya, bahasa dan agama itu suatu yang harus kita melihat sebagai milik kita dan juga mungkin kekuatan kita. Jadi ini menuntut suatu cara kefahaman tentang, katakanlah pertama ialah orang bukan Islam, bagaimana kedudukan dalam Islam. Yang kedua ialah minority, bagaimana kedudukan minority dalam Islam. Yang ketiga, bagaimana hubungan kemanusiaan. Kemudian kita balik kepada zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dan para sahabat berhubungan dengan bukan Islam. Kita kembali kepada tamadun Madinah dengan piagam Madinah sebagai asas, ya, bagaimana Rasulullah melaksanakan kesamarataan, kesaksamaan, penghormatan atas dasar ikram, karamah insaniyah. Sebab begini, dan kalau saya pun ditugaskan, saya bila berhadapan dengan bukan Islam, dan walaupun dia mungkin tak setuju dengan Islam, bagi saya dia juga hamba Allah, dia juga khalifah Allah, walaupun dia tidak tahu apa kata khalifah, dia tak tahu, dia mungkin tak setuju idea hamba Allah, tapi dia hamba Allah. Dia yang lebih penting, dia diciptakan dengan fitrah sebagaimana saya diciptakan dengan fitrah. Artinya ada suatu entiti dalam dirinya itu yang sama dengan saya, yang kalau saya pandai memupuknya, entiti itu akan membawa dia kembali kepada Allah, dan dia akan jadi lebih baik daripada saya. Saya lihat banyak sekali di Amerika di mana yang the so-called new Muslims, saya tak kata mu'allaf lah, kalau di Amerika di reverts kan, yang kembali semula kepada Islam lebih baik daripada saya yang born Muslims kan. Jadi artinya the non-Muslim he's going to be a better believer daripada saya. Kalau saya pandai berkomunikasi, bukan terdasar buruk sangka, bukan bias, tapi dasar kebersamaan kita daripada Allah. Dan kalau boleh kecintaan kita, ya, menghormati. Kalau tidak cinta pun, ya, menghormati karamah, dignity insan itu. Meskipun dia berbeza, dia bercanggah dengan kita kan, itu harus ada dalam diri kita. InsyaAllah harus ada dalam diri saya. Dan saya kalau berhadapan dengan yang bukan Islam, saya bertindak seperti itu. Tidak cap dia sebagai kafir begitu kan. Kafir mungkin kegagalan saya. Ya. Untuk menyampaikan yang benar. Dengan tugas saya. Sebab itu saya melihat ini juga ruang Tuan Syed. Mudah-mudahan ada yang bukan Islam melihat ini. Okay, jadi buat permulaan saya akan approach begitu. Kemudian tentu bila kita pergi lebih jauh, ada hal-hal yang tidak bersama. Kalau dia seorang Kristian, ada hal-hal yang kita berbeza pandangan. Biarlah kita setuju untuk berbeza, bukan kerana perbezaan kita menjadi musuh. Itu. Jadi sejahtera itu akan dapat capai dengan sikap yang sebegitu. InsyaAllah. Seperkara adalah kalangan mereka yang bukan Islam. Tetapi dari awal kita menyatakan bahawa sejahtera itu kunci katanya adalah daripada budaya bahasa Melayu. Dan saya mendapati, mungkin saya salah, saya kira Prof harus membetulkan, mungkin ada dalam kalangan termasuk akademia yang telah diasuh bahawa asasnya harus Quran dan Sunnah. Apabila melihat bahawa sejahtera itu merupakan istilah yang bukan asalnya Arab, bagaimana sikap kita dalam konteks disiplin ilmu Islam boleh menyatakan bahawa sejahtera ini punya asasnya dalam Islam, dalam keadaan kita menyatakan bahawa falah itu merupakan the Quranic equivalence to sejahtera. Dalam tradisi budaya Islam, Prof menyatakan tadi bahawa ada istilah-istilah yang sudah diislamisasikan.
Jadi dalam konsep Islamisasi ini, saya kira sejahtera juga adalah telah melakukan atau melalui proses Islamisasi itu. Mungkin Prof ya murnikan kefahaman itu. Kerana ada yang mengatakan asas kuncinya bukan bahasa Melayu ini. Ini sesuatu yang mungkin permisif, mungkin dia sebutnya begitu ya. Bagaimana kita boleh membetulkan cara berfikir sekiranya ada hujah yang sedemikian? Okey, bagus. Mungkin kalau di Indonesia mungkin macam-macam ya, persepsinya kan. Ya, saya dalam kertas ini saya bertitik tolak dari fakta sejarah bahawa umat Melayu dan umat rantau ini, saya tak kata rantau Nusantara, tapi umat Jawi telah mengalami proses Islamisasi budaya, bahasa dan agama, dan juga mungkin pemerintahan dari raja sebagai dewa kepada sultan. Itu jadi sistem pemerintahan juga melalui Islamisasi kan. Jadi Islamisasi membawa perubahan worldview ataupun tanggapan pandangan alam dari kalau pra-Islam sama ada Hindu atau animisme, yang satu panteistik, yang satu panteistik artinya Tuhan berada dalam alam seluruhnya, dan satu lagi animistik, tiap-tiap benda dalam alam ini ada rohnya masing-masing yang harus dijaga, diberi makan dan minum dan sebagainya. Jadi datangnya tauhid ialah satu revolusi worldview. Dan revolusi itu menyebabkan bahasa-bahasa yang ada unsur keagamaan mengambil warna sibrah dalam istilah Al-Quran, warna tauhid. Lain sekali, sembahyang tidak lagi sembah yang tunggal ataupun yang apa kan. Tetapi sembahyang artinya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi pahala itu dikaitkan dengan thawab, dosa dikaitkan dengan pelanggaran kepada syariah. Ya. Jadi konten sudah diislamkan. Kulit masih lagi sama. Begitu juga sejahtera kan. Sejahtera itu aman, damai, bahagia dan sebagainya kan. Jadi sejahtera ini perlu dan mengalami proses Islamisasi. Dan saya terpaksalah mencari apakah equivalent yang tepat dengan konsep sejahtera ini. Sebab kita guna di Malaysia, kita guna dengan perkataan Arab dan Melayu. Bagaimana insan sejahtera, selamat sejahtera. Padahal selamat itu ada dah dalam sejahtera. Betul. Kan? Jadi selamat dan sejahtera. Salam sejahtera. Salam kita kata untuk Islam. Sejahtera yang bukan Islam. Sebab dalam salam tu ada konsep kesejahteraan kan. Jadi sebenarnya cukup sudah dengan Assalamualaikum kan. Tapi kerana ada sensitivity tertentu, maka kita tambahlah perkataan kononnya yang bukan Islamik. Jadi padahal selamat sejahtera. Jadi kita pun nak selamat sejahtera. Jadi secara tidak sedar konsep itu sudah pun dimasukkan dalam warna dan juga acuan Islam. Cuma tidak dikupas secara ilmiah. Dan tidak dikaitkan dengan Al-Falah. Al-Falah hayya 'alal falah, bersegeralah untuk mendapat kemenangan dan sebagainya. Habis di situ dikaitkan dengan solat saja kan. Padahal solat adalah kunci pada yang lain-lain. Solat membuka jalan kesejahteraan yang sangat luas. Dan di sini kalau kepada yang bukan Islam, saya akan terang makna solat dalam Islam. Cara kita solat tu apa kan? Dan yang lain-lain juga begitulah. Prof, kita banyak bercakap soal bagaimana kacamata Islam mempersepsikan sejahtera ini dan telah panjang lebar. Namun saya sebutkan dari awal bahawa saya kira untuk menghuraikan apa yang Prof telah bentangkan
memerlukan, saya telah mencadangkan kepada pasukan penerbitan agar kita ada siri khas sejahtera dari kacamata Islam ini. InsyaAllah mudah-mudahan diberi InsyaAllah. kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menerbitkannya InsyaAllah. bersama dengan Prof. InsyaAllah. Justru mungkin akhir sekali yang saya mohon buah fikiran daripada Prof. Agenda 2077 ini. Okay. Apakah sejahtera boleh dijadikan antara tiang serinya? Bagaimana harus kita, sikap kita bila melihat sudah ada agenda sejahtera dengan untuk diserasikan dengan UI 2077? Baik, terima kasih Tuan Syed kerana menimbulkan isu ini. Saya jadikan isu wawasan 2077 ini bahagian terakhir daripada kertas saya yang saya bentang dalam di Dewan Senat beberapa, mungkin sebulan yang lalu atau lebih daripada itu, kerana saya melihat bahawa konsep kesejahteraan ini ialah konsep yang abadi dalam Islam. Al-Falah itu bukan untuk hari ini, seterusnya. Dan Universiti Islam ini insya-Allah akan terus wujud, insya-Allah. Walaupun akan ada cabaran-cabaran ekonomi, politik sebagainya, tapi insya-Allah dia akan terus wujud. Dan kita baru 37 tahun kan Tuan Syed, baru 37 tahun, itu pun dah banyak dibuat oleh universiti ini kan. Kalau kita nak lihat kejayaan kita dalam mencetak kader-kader pemimpin dunia Islam, Alhamdulillah. Kalau dalam media Tuan Syed sendiri kan. Okay, so saya lihat apa nama ni, saya mencetuskan idea wawasan 2077 kerana pada tahun 2076, tak ingat saya, November 28 ke begitu, insya-Allah dunia akan masuk kepada abad 16 Hijriyah. Sekarang kita masuk pada 1442 Hijriyah. Jadi ada 57 tahun Hijri sebelum kita masuk abad yang baru, atau 58 tahun Gregorian sebelum kita masuk kepada abad 16. Kenapa abad 16 penting? Kerana kita gagal dalam abad ke-15. Dan saya melihat kegagalan itu dengan penuh duka cita, dengan merasa juga bertanggungjawab di atas kegagalan itu. Kegagalan saya untuk memperbaiki keadaan umat. Paling tidak di Malaysia, di Asia Tenggara. Kerana saya termasuk katakanlah generasi muda, generasi pelapis waktu tampilnya abad ke-15 Hijriah pada tahun 1979, yang juga bersempena dengan revolusi Iran pada waktu itu. Jadi 79 tahun abad baru ke-15 disambut oleh kita tu, termasuk generasi saya waktu itu di Universiti Kebangsaan dan di Fakulti Islam dan NGO termasuk ABIM, PKPIM dan juga Parti Islam dan juga negara-negara Islam yang lain. Pakistan bersiap untuk nak menyambut 79 ini dan mendirikan Universiti Islam Islamabad itu tahun 81 juga untuk sebagai menandakan masuknya kita dalam abad yang baru. Jadi apa yang ada pada waktu itu ialah suatu suasana euforia yang luar biasa. Suasana kadang-kadang saya merasa triumphalism, kita sudah berjaya sekarang ini. Membebaskan diri kita daripada kolonialisme, imperialisme. Abad ke-15 ialah abad Islam. Begitulah semacam konsensus cendekiawan Islam pada waktu itu. Rupa-rupanya ini hanya mimpi di siang hari. Rupa-rupanya ini suatu imajinasi yang dan luapan emosi golongan
protagonis Islam ini tanpa persiapan. Artinya kita bercakap tentang abad baru tetapi tidak tahu apa persiapan yang harus ada. Kan? Hanya mengharapkan abad ini akan menggantikan abad di mana kita terjajah selama ini. Rupa-rupanya abad 21 sekarang ini menjadi buat masa ini the American century. Kan? Bukannya the Islamic century. Okey. Dan kita lihat keadaan umat Islam begitu memilukan sekali. Memilu dan memalu. Memilu kerana kebodohan kita, jauhnya kita daripada jalan Allah, jauhnya kita daripada al-falah. Kita rupanya menempa al-khusran di dunia dan di akhirat. Bunuh-membunuh sama sendiri. Apa yang berlaku antara Arab Saudi dengan Yaman. Siapa yang mati? Yang kaya tak mati, yang miskin, yang merana, jutaan mati, menjadi refugee. Baghdad, pusat kebudayaan Islam yang luar biasa dalam dunia. Kehebatan tamadun Islam, Baghdad. Baghdad dihancurkan. Di sini dihancurkan bukan oleh kita, tetapi oleh tangan Amerika yang ganas itu. Yang melaungkan demokrasi, melaungkan keadilan, tetapi melaksanakan kejahatan dan juga kezaliman luar biasa. Dan juga terorisme di peringkat state yang tak pernah ada sebelum ini. Dan terorisme state itu bakal berlaku lagi. Jadi artinya negara Arab sudah hancur. Akan dihancurkan terus. Kerana ada agenda besar di sebalik kehancuran itu. Asia Tenggara tidak sepenting Arab. Kan di situ ada Israel yang perlu dijaga. Asia Tenggara ialah jauh. Dan persoalan di Asia Tenggara ini, apakah dia akan jatuh kepada pengaruh Cina komunis atau bebas begitu. Jadi pertarungan di sini bukan antara Arab dan Israel, ialah antara hegemoni USA dengan cita-cita besar naga Cina yang baru bangkit. Jadi masalah kita nanti bagaimana kita mengelak supaya jangan terpijak di bawah kaki naga ataupun tercantum dengan kuku daripada burung eagle, the American eagle, burung helang yang parah sedang sakit ini. Jadi sebab itu saya merasakan dunia Islam mesti merancang sekarang ini. Kita ada 57 tahun lagi. 42 tahun kita gagal, teruk sekali gagal. Tapi kita boleh bangkit. Kalau kita bersatu, kalau kita kumpulkan kekuatan intelektual kita, sains kita, teknologi kita, keuangan kita, dan tidak letakkan umpamanya kekayaan kita dalam bank-bank Amerika, Sweden dan sebagainya, Switzerland, dan kita pecah parah lagi dari segi politik. Perpecahan ini memalukan sekali. Mula-mula pecah 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, sekarang jadi 6. Jadi apakah ini kebijaksanaan umat ataupun keegoan individu-individu untuk mengekalkan kuasa dan mimpi-mimpi egoisme masing-masing. Jadi kita perlu kebijaksanaan, kematangan dan berfikiran ummatik yang kita ajar di UIA. Pemikiran ummatik. Mengatasi bangsa, ras, bahasa dan juga sikap-sikap eksklusif dan sebagainya. Jadi saya katakan, kalau dunia Islam mesti merancang, biarlah masing-masing negeri buat rancangan masing-masing. Kita di Malaysia, kita mesti rancang untuk umat Islam di Malaysia. Mudah-mudahan juga untuk kebaikan negara Malaysia. Sebab saya percaya, macam juga tamadun di Madinah, tamadun Rasulullah SAW, peradaban yang beliau dirikan, ialah kebaikan untuk semua.
Kan jadi di sini pun dengan rahmatan lil alamin, dengan maqasid asy-syariah yang Tan Sri Zul cakap, itu insya-Allah kalau kita berpegang kepada ajaran-ajaran Islam dan cara-cara membangun hadarah yang sangat baik di Baghdad umpamanya, di Mesir, Iskandariyah, kemudian ke Andalus ya, dengan konvivensianya, dengan keterbukaannya, dengan orang Kristian menjadi menteri dan sebagainya, dengan kesepaduan begitu, kalau itu kita dapat wujudkan semula, dan UIA insya-Allah akan lakukan itu, iaitu memulihkan semula dinamisme intelektual yang inklusif ini, bukan eksklusif. Dan wawasan agama yang untuk semua, kemudian membawa mesej rahmatan lil alamin bukan sebagai slogan tetapi sebagai kenyataan, sharing. Dan Tan Sri Zul sudah pun memulakan dengan menjadikan kampus UIA kampus di Gombak itu kampus yang mesra penduduk sekitar. Ya. Jadi artinya Universiti Islam Antarabangsa 6 dekad ke depan akan memainkan peranan yang sangat penting, sekurang-kurangnya dapat menunjukkan cara-cara bagaimana kita dapat mencipta suatu keadaan yang membawa kepada kesejahteraan negara, bangsa, umat Islam dan juga yang lain-lain. Jadi tapi kesejahteraan itu berdasar kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang dibuat dengan cara tajdid dan islah. Tajdid pembaharuan, islah reformasi dengan bawa unsur-unsur yang baik, yang universal itu. Hingga insaniyatul Islam, keinsanan Islam itu akan terserlah. Rahmaniyatul Islam, kerahiman Islam itu, kerahmatan Islam itu akan dapat dirasai oleh orang lain. Dan wasatiyatul Islam, keadilan, kecemerlangan, keseimbangan Islam itu akan juga akan terlaksana begitu. Ini 6 abad ke depan. Kalau kita rancang pada sekarang, dan dalam gambaran saya ialah tiap abad kita rancang. Sekarang fasa pertama ialah 2020, 2030. Generasi sekarang buat yang ini. Yang datang kemudian buat yang berikutnya. Jadi ini suatu proses yang berterusan daripada generasi intelektual di UIA terus sampai ke 2077 atau 2080. InsyaAllah tuan saya ada lagi. Saya dah tak ada dah. Dan mungkin harap-harap Tan Sri Zul pun ada lagi, insyaAllah. Jadi di situ kita lihat kesejahteraan yang digembar-gemborkan oleh Tan Sri Zul akan menjadi suatu kenyataan termanifestasi dalam sebuah tamadun, bukan sebuah discourse intellectual, tapi reality. Dari segi ekonominya macam mana, politik yang begitu memalukan, politik polarisasi akan diganti dengan politik yang berdasarkan kepada rahmatan lil alamin, di mana kuasa bukan untuk yang mengekalkan kedudukan kita, tetapi kuasa digunakan sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, untuk menjaga betul-betul kepentingan rakyat. Jadi politik yang bukan lagi politik Machiavellian, bukan politik munafik, bukan politik egoisme, bukan politik rasis, bukan politik sempit. Akan ada satu politik baru yang dibina oleh konsep Islam yang hakiki, yang sejati dan yang insani, insya-Allah taala. InsyaAllah, mudah-mudahan Prof, kalau ini merupakan khatimah perbincangan pada episod ini, saya berdoa mudah-mudahan saya akan sentiasa ingat
perenggan-perenggan yang terakhir pesan daripada Prof itu tadi, saya harap ia ingat untuk saya sebarkan nanti kepada teman-teman yang lain, khususnya kepada generasi mendatang mudah-mudahan. Dan itu juga yang kita harapkan, seperti yang kami doakan, ada kesempatannya nanti buah fikiran Prof itu kita jadikan sebuah siri yang khusus membicarakan tentang sejahtera ini, kerana kita bertolak tadi bercakap tentang sejahtera yang dibawakan muatan maknanya dari perkataan ataupun istilah al-falah yang bertujuan untuk mencapai mardatillah, dan akhirnya ia bertitik tolak daripada kalbu individu yang harus dikembangkan konsepnya dan kita sebatikan. Saya ucap terima kasih banyak Prof bersama kami dalam Dialog Sejahtera. Mudah-mudahan ada kesempatannya nanti kita meneruskan agenda untuk mengadakan special series sejahtera dari kacamata Islam, dan Biiznillah. insya-Allah mudah-mudahan diperkenan oleh Allah. Dan terima InsyaAllah. kasih atas kesempatan perhatian yang tuan-tuan berikan untuk episod ini, yang saya juga sifatkan seperti yang saya duluan menjangkakan, antara episod penting dalam Dialog Sejahtera ini untuk meluruskan pandangan kita dan membuka pemerhatian kita secara lebih halus untuk melihat bagaimana konsep sejahtera itu sendiri mempunyai asas dan pastinya di dalam nilai-nilai Islami. Kita jumpa lagi mudah-mudahan dalam episod akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.